Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada semua yang menonton video ini, yang mengambil kesempatan untuk menonton video ini. Untuk video kali ini, kami akan membentangkan pentaksiran berterusan bagi kursus isu semasa. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan tentang kemunculan India sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Seterusnya, ini merupakan ahli kumpulan kami yang diketuai oleh Akil Danish dan sebagai pahlawan-pahlawan akademik iaitu ahli kumpulan Ikhwan Irfan dan Danish Ajwan. Seterusnya, ini merupakan soalan tugasan kami di mana kami diamanahkan untuk membincangkan atau menerangkan tentang kemunculan India sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Sejak tahun 1991, India membuka pasarannya secara beransur-ansur melalui pembaharuan ekonomi dan mengurangkan kawalan kerajaan terhadap perdagangan dan pelaburan asing. Rizab pertukaran asing juga telah naik dari 5.8 bilion pada Mac 1991 kepada 247 bilion pada September 2007 dengan kadar peningkatan KDNK sebanyak 9.4% sepanjang tahun 2006-2007. Ekonomi India menjadi antara yang paling berkembang pesat di dunia. Baiklah, kita berlabuh kepada pengenalan di mana bagaimana India ini menjadi satu kuasa baharu ekonomi dunia, di mana kemunculan India ini sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi semasa yang menunjukkan bahawa terdapat beberapa buah negara yang kini muncul sebagai kuasa baharu dalam bidang ekonomi dunia, iaitu Brazil, Rusia, India dan China yang dikenali sebagai BRIC, iaitu juga The Big Four. Di mana kita dapat lihat di sini bukan sahaja India yang memunculkan negara sebagai kuasa baharu ekonomi dunia, malah terdapat juga negara seperti Brazil, Rusia dan juga China. Sejak tahun 1947 lagi, kemiskinan ini menjadi permasalahan utama di India, sehinggakan ia telah dilabelkan sebagai negara miskin dan lemah. Namun, mulai tahun 1990-an, setelah Perdana Menteri PV Narasimha Rao mengambil alih ekonomi India, ekonomi India ini telah mengubah wajah, di mana bermulanya detik kemunculan India ini sebagai kuasa baharu ekonomi dunia apabila Narasimha Rao ini mengambil alih India dan mengembangkan lagi ekonomi India. Seterusnya, pada slide seterusnya ini kita akan membincangkan kemunculan kuasa baharu ekonomi dunia di India, di mana sejak tahun 1991 India telah membukakan pasarannya secara beransur-ansur, di mana kita dapat lihat India ini tidaklah terus mengembangkan ekonomi dia secara mendadak, malah dia bergerak secara beransur-ansur, di mana semakin meningkat melalui apa? Melalui pembaharuan ekonomi dan pengurangan kawalan kerajaan terhadap perdagangan dan pelaburan asing. Setelah tindakan tersebut diambil, didapati bahawa rizab pertukaran asing telah meningkat daripada USD 5.8 bilion pada Mac 1991 kepada USD 247 bilion pada September 2007. Manakala kekurangan belanjawan persekutuan dan negeri telah juga menurun. Baiklah, untuk slide seterusnya kita akan membincangkan detik di mana India ini telah menukarkan ekonominya sebagai kuasa baharu ekonomi dunia. Kita bermula dengan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK. KDNK ini merupakan keluaran dalam negara kasar atau hasil kasar dalam negeri sesebuah negara. Ia juga merupakan salah satu alat untuk mengukur prestasi dan kedudukan ekonomi sesebuah negara termasuklah Malaysia,
Di mana jikalau kita ingin lihat tentang ekonomi sesebuah negara tersebut, kita akan menilai negara tersebut melalui KDNK ini. Jika tinggi KDNK-nya, jika pesatlah ekonomi dunia tersebut. Pesatlah ekonomi sesebuah negara tersebut. Maafkan saya. Dengan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 9.4% sepanjang tahun 2006 dan 2007, ekonomi India ini merupakan antara yang paling berkembang pesat di dunia. KDNK India dari segi kadar pertukaran AS ialah USD 1.103 trilion dan menjadikannya sebagai negara ekonomi ke-8 terbesar di dunia pada tahun 2018. India juga mempunyai KDNK kelima terbesar di dunia pada tahun 2005 dengan jumlah sebanyak 2,341,000, di mana kita dapat lihat peningkatan keluaran dalam negara kasar India ini semakin berkembang dari tahun ke tahun, menjadikan India ini juga sebagai kuasa baharu ekonomi di dunia. Walau bagaimanapun, keluaran dalam negara kasar KDNK India berkembang lebih besar daripada jangkaan, iaitu sebanyak 7.6% pada suku tahun 2024 pada tahun inilah. Demikian menurut data yang ditunjukkan. India juga akan kekal menjadi ekonomi utama paling pesat berkembang untuk sekurang-kurangnya 3 tahun akan datang, meletakkannya dalam laluan untuk menjadi ekonomi ketiga terbesar di dunia menjelang 2024, kata S&P Global Ratings dalam satu laporan. Hal ini jelas telah menunjukkan KDNK India semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang menjadikan India sebagai kuasa baharu ekonomi di dunia. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan tentang nilai ekspor dan import India, yang di mana India juga telah mempergagahkan nilai-nilai ini bagi menjadi salah sebuah negara ekonomi terbesar di dunia. Bermulanya pada tahun 2006, nilai ekspor India dianggarkan berjumlah USD 112 bilion dan import pula sekitar USD 187.9 bilion. Tekstil, barang kemas, hasil kejuruteraan dan perisian merupakan komoditi ekspor yang utama yang dipertengahkan dan dipergagahkan oleh India. Minyak mentah, jentera, baja dan kimia pula merupakan import yang utama juga. Dan sejak daripada itu, India telah menjadi destinasi pilihan bagi syarikat-syarikat antarabangsa dan sebagai destinasi popular untuk pelancongan. India juga menjadi pengeksport utama bagi sektor perisian dan perkhidmatan keuangan, penyelidikan dan teknologi. Sumber alam semula jadi juga India ialah tanam-tanaman, bauksit, kromit, arang, intan, biji besi, batu kapur, mangan, mika, gas asli, petroleum dan biji titanium. Seterusnya, untuk slide ke-10, India telah memperkukuhkan tenaga kerja mereka. Bagi apa? Bagi memperkukuhkan kedudukan ekonomi mereka yang terbesar di dunia. India dalam masa yang sama telah memperkukuhkan tenaga kerja bagi memperkukuhkan ekonomi mereka. Dan kita dapat lihat India telah memperkukuhkan tenaga kerja mereka sebanyak 509.3 juta orang. Saya telah sertakan kepada anda semua carta pie di mana kita dapat lihat pertanian merangkumi tenaga kerja yang besar, yang terbesar iaitu sebanyak 60%, dan diikuti dengan perkhidmatan dan perindustrian di mana masing-masing memegang 28% dan juga 12%. Antara hasil pertanian utama di India ialah beras, gandum, biji minyak, kapas, rami, teh, tebu dan ubi kentang.
Sektor pertanian membentuk 28% KDNK. Sektor perkhidmatan dan perindustrian pula masing-masing membentuk 54% dan 18% KDNK. Perindustrian utama negara ini ialah pembuatan kereta, simen, kimia, perkakas elektronik, pemprosesan makanan, jentera, perlombongan, petroleum dan tekstil. Kita dapat lihat India juga telah memperkukuhkan tenaga kerja mereka di samping untuk membesarkan ekonomi. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baik, terima kasih kepada Ikhwan Irfan kerana telah menerangkan sedikit mengapa India muncul sebagai kuasa baru ekonomi dunia. Seterusnya saya akan menerangkan bagaimana India menjana ekonomi dari aspek pertanian, pengeluaran industri, teknologi maklumat dan perkhidmatan lain. Baik, yang pertama kita masuk kepada pertanian. Seperti mana yang kita ketahui bahawa cuaca di India adalah cuaca yang panas. Secara tidak langsung, sektor pertanian menjadi tidak efisien kerana tumbuh-tumbuhan memerlukan musim hujan untuk terus hidup. Terdapat jutaan petani kecil yang bergantung pada sumber air untuk bercucuk tanam. Namun, apabila kita lihat pada zaman kini, India merupakan uh, pengusaha ladang yang terbesar di dunia. India semakin lama semakin meningkat pasaran pertanian mereka. Hal ini kerana mereka berusaha untuk memastikan pertanian adalah sebagai sumber ekonomi bagi negara mereka. Antara pertanian yang mereka usahakan adalah pengeluaran minyak, lemon, pisang, gandum, beras, teh dan kapas. Hal ini akan menjana ekonomi mereka melalui pengeksportan barang-barang yang mereka tanam. Seterusnya, dari aspek pengeluaran industri. Tidak dinafikan lagi bahawa negara-negara besar dan maju tidak lari daripada pengeluaran industri. India juga merupakan pengeluaran bahan kimia terbesar di dunia. Antara industri kimia yang India usahakan ialah industri petrokimia. Industri ini diciptakan pada tahun 1970 dan terus berkembang pesat sehingga tahun 1980 dan 1990. Oleh hal yang demikian, India mendapat permintaan plastik yang sangat tinggi ke seluruh dunia bagi mereka mengeksport permintaan di luar negara. Apa yang mengejutkan lagi bahawa India juga menghasilkan bahan farmasyutikal dunia serta kereta dan motosikal yang berharga berbilion dolar. India juga mempunyai hasil bumi seperti mineral dan permata. Untuk pengetahuan semua bahawa farmasyutikal membawa maksud di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka adalah berkaitan dengan ubat-ubatan ataupun farmasi. Contoh mineral dan permata yang India peroleh ialah arang batu yang mereka peroleh sebanyak 729 juta, kemudian biji besi yang mereka peroleh 210 juta, 21 juta tan bauksit dan 1.5 tan emas, uranium, batu kapur dan lain-lain. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada teknologi maklumat dan sumber dua. Pada tahun 2019 hingga 2020, tahap keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK telah meningkat sebanyak 55.9%. Hal ini kerana ramai pekerja-pekerja telah diambil menjadi tenaga kerja di bawah telekomunikasi, IT dan software. Dengan populasi penduduk di India
yang begitu ramai, terdapat juga beberapa tenaga kerja yang pakar yang diambil untuk bekerja di bawah syarikat yang terkemuka di seluruh dunia. Antara syarikat yang terkemuka di seluruh dunia seperti Intel, Texas, Yahoo, Facebook, Google dan Microsoft. Seterusnya kita pergi kepada aspek yang terakhir iaitu perkhidmatan lain. Tidak dinafikan lagi bahawa negara yang besar dan maju mestilah mempunyai banyak kemudahan, perkhidmatan dan tempat-tempat yang indah sebagai tempat pelancongan. Pada tahun 2018, seramai 10 juta warga asing telah datang ke India dengan pelbagai tujuan. Dengan kehadiran ini, dengan kehadiran warga asing ini, India telah memperoleh 28 bilion US dollar daripada penukaran mata wang. Selain itu, dalam perkhidmatan perubatan negara India dalam perkhidmatan perubatan negara, India memperoleh sebanyak 9 bilion pada tahun 2022. Hal ini kerana India menggunakan pematuhan tahap kesihatan dan standard antarabangsa yang rendah. Hal ini menjadi satu penarikan perhatian kepada pesakit-pesakit di luar negara untuk membuat rawatan di dalam negara India. Baik, seterusnya saya akan memperkenalkan sistem pertahanan di India. Jadi apa kaitan sistem pertahanan dengan ekonomi negara? Jadi apabila sistem pertahanan yang baik, maka secara tidak langsung ekonomi negara juga adalah baik. Kerana negara yang baik dan aman berasal daripada sistem pertahanan yang kukuh. Baik, di sini saya akan terangkan sedikit tentang sistem pertahanan. Tentera India adalah kebanggaan negara dan mendapat penghormatan yang tinggi daripada rakyat senegaranya. Ia adalah komponen terbesar Angkatan Tentera India dan merupakan cawangan berasaskan daratnya. Tidak ramai yang sedar bahawa Presiden India adalah Panglima tertinggi Tentera India. Panglima Tentera Darat adalah ketua profesionalnya. Jika kita mendalami sejarah, kita akan dapati bahawa tentera India berasal daripada Tentera Syarikat Hindi Timur. Setiap unit dan regimen tentera India mempunyai sejarah yang kaya dalam menyertai beberapa pertempuran, kempen dan usaha menyelamatkan di seluruh dunia. Ia telah mendapat penghormatan besar di peringkat global. Semua kaki tangan yang bekerja di tentera India adalah Wira India. Okay, di sini saya memaparkan contoh logo tentera India. Di sebelah kiri adalah logo Tentera Udara India, di bahagian tengah Tentera Laut India dan di sebelah kanan Tentera Darat India. Seterusnya, India mempunyai 1.4 juta tentera yang aktif dalam angkatan tentera. Menurut Global Firepower, India merupakan salah sebuah negara dengan kekuatan ketenteraan yang mantap. Terdapat sebanyak 4,292 kereta kebal, 4,060 unit artileri, kren dan 538 pesawat tempur. New Delhi membelanjakan kira-kira 61 Amerika Syarikat US dollar ataupun bersamaan RM245 bilion bagi aset ketenteraan pada tahun lalu. Baik, di sini saya sertakan beberapa contoh jentera pertahanan India iaitu yang pertama, India mempunyai Panika Mark II iaitu yang satu unitnya membawa harga 56 juta US dollar ataupun bersamaan dengan duit Malaysia sebanyak 264 juta ringgit Malaysia. Kemudian ada sebuah kereta kebal yang diberi nama T19 Bishima yang berharga satu unit 200 US dollar ataupun dalam
apabila ditukar kepada ringgit Malaysia bersamaan 945 juta ringgit Malaysia. Kemudian ada sebuah kapal tentera INS Vikramaditya yang berharga satu buah unit 2.34 bilion US dollar ataupun bersamaan 11 bilion ringgit Malaysia, dan sebuah kapal selam yang berharga 90 juta US dollar ataupun bersamaan 4 juta bilion ringgit Malaysia. Kemudian apabila kita lihat di slide sebelum ni bahawa kereta kebal mempunyai 4,292, jadi kita darab dengan harga sebuah unit kereta kebal tadi, dan mempunyai 538 pesawat tempur yang di mana India menggunakan pesawat tempur Sukhoi Su-30 Mark yang berharga 45 juta US dollar ataupun apabila ditukar kepada Malaysia bersamaan 212 juta ringgit Malaysia. Baik, itu sajalah pembentangan daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya iaitu Danish Ajwat. Dipersilakan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan secara ringkas berkenaan cabaran dan tantangan. Cabaran di India semenjak tahun 1947, kemiskinan menjadi permasalahan utama di India sehingga ianya dilabelkan sebagai negara miskin dan lemah. Sebagai jalan penyelesaian dia, perubahan ekonomi India mula berlaku semasa pemerintahan mantan Perdana Menteri iaitu PV Narasimha Rao pada tahun 1991 hingga 1996. Kesan dia, India kini muncul sebagai antara kuasa baru dalam bidang ekonomi dunia hasil daripada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin India. Seterusnya, mari kita lihat kepada pembangunan ekonomi di India. Pada tahun 1991, liberalisasi ekonomi India mula dilaksanakan oleh kerajaan India di bawah pimpinan PV Narasimha Rao iaitu pemimpin mereka. Liberalisasi ekonomi ini merujuk kepada perubahan daripada konsep ekonomi yang bersifat sosialisme kepada amalan kapitalisme. Baiklah, pada tahun 1991 juga, India telah membuka pasarannya secara beransur-ansur melalui pembaharuan ekonomi. Setelah tindakan tersebut diambil, didapati bahawa rizab pertukaran asing telah meningkat daripada USD 5.8 bilion pada Mac tahun 1991 kepada USD 247 bilion pada September tahun 2007. Kekurangan belanjawan persekutuan dan negeri telah menurun. Pada tahun 1991 juga, kepesatan ekonomi India juga dipengaruhi oleh dasar pandang timur yang turut diperkenalkan pada zaman pemerintahan PV Narasimha Rao. Ianya merujuk kepada program reformasi yang dijalankan oleh India untuk menjalin hubungan ekonomi dan strategi yang luas dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Baiklah, seterusnya mari kita bincangkan berkenaan tujuan dasar pandang timur. Apakah dasar pandang timur ini? Dasar pandang timur terdapat 3 tujuan utama, iaitu yang pertama, mereformasi dan meliberalisasikan ekonomi India. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan dan kerjasama ekonomi. Dan yang ketiga, membentuk rantau ekonomi atau dalam bahasa Inggerisnya ekonomi region dengan negara-negara Asia, terutama Asia Tenggara. Seterusnya, mari kita bincangkan dasar pandang timur
pada tahun 1991. Baiklah, pada tahun 1991, kebanyakan negara di Asia Tenggara mengalami krisis ekonomi yang serius, termasuklah India. Pada waktu ini, International Monetary Fund (IMF) telah menawarkan bantuan untuk memulihkan ekonomi India dengan syarat India sanggup membuat beberapa agenda reformasi. Pada tahun 1991 juga, India melaksanakan Structural Adjustment Programs dengan bantuan tabung kewangan reformasi ekonomi India, bermula melalui Dasar Pandang Timur, menggantikan dasar pembangunan India yang pasif kepada lebih terbuka. Selepas mengenali tujuan dasar-dasar Pandang Timur, mari kita kenali dengan fasa-fasa dasar Pandang Timur. Pada tajuk ini, terdapat dua fasa, iaitu fasa pertama dan fasa kedua. Pada fasa pertama, ianya memfokuskan kerjasama perdagangan dan pelaburan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Pada fasa kedua pula, ianya merujuk kepada kerjasama di antara India dan ASEAN yang lebih komprehensif, di mana program ini melibatkan sains dan teknologi, pembangunan sumber manusia, pengangkutan dan infrastruktur serta kesihatan dan farmaseutical. Baiklah, kita pun dah mengenali apa itu dasar pandang timur, tujuan dan fasa-fasa yang ada dalam pandang timur. Baiklah, seterusnya, mari kita beralih kepada pertumbuhan ekonomi di India. Pertumbuhan ekonomi di India sangatlah mengagumkan walaupun tidak sebanding dengan China. India juga mengamalkan sistem pasaran. Seterusnya, penguasaan bahasa Inggeris memudahkan pengaruh Amerika Syarikat dan negara-negara barat yang lain. Dan akhir sekali, dari segi pentadbiran India, seperti sistem Amerika Syarikat dengan mewarisi sistem British. Bercakap tentang ekonomi India yang semakin maju, apakah kalian tertanya-tanya apakah sumber yang boleh memajukan mereka? Seperti sumber mineral ini yang akan saya terangkan. Baiklah, sumber mineral seperti batu bara. Batu bara dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pemanas ataupun untuk keperluan industri. Biji aluminium serta biji titanium yang berfungsi sebagai pembuatan alat-alat industri yang sangat bermanfaat bagi usaha industri. Sumber mineral ini seperti batu bara ialah salah satu sumber yang boleh menaikkan ekonomi di India, dan ada banyak lagi sumber lain. Seterusnya, sumber-sumber yang terdapat di India yang boleh dieksport ke luar negara, seperti sumber pertanian iaitu tanaman padi. Padi, seperti kita tahu, padi sebagai bahan utama untuk beras tumbuh dengan baik di daerah Madras, Assam dan Benggala. Gandum di daerah Hindustan Barat dan Deccan, dan India memiliki sumber daripada kapas. Secara umumnya, tanaman padi ini sangatlah penting supaya ekonomi India semakin maju. Hal ini kerana India boleh mengeluarkan sumber seperti beras untuk dieksporkan ke luar negara. Dan kesan dia, India akan semakin maju kerana banyak negara yang memerlukan beras ni, dan banyak negara yang boleh mengeluarkan beras tapi tidak seperti di India. Baiklah, seterusnya ialah sumber pelancongan. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat jenama Taj Mahal, iaitu warung yang daripada India, syarikatnya daripada India. Baiklah, antara sumber pelancongan yang ada seperti Sungai Gangga dan Taj Mahal.
Sungai Ganga dan Taj Mahal merupakan sungai kebanggaan masyarakat India. Sungai Ganga merupakan sungai suci menurut kepercayaan penganut agama Buddha, manakala Taj Mahal pula ialah sebuah bangunan yang megah dan mewah serta merupakan sebuah masjid. Kita dapat lihat juga di Malaysia tentang lambang Taj Mahal yang mewakili lambang masjid, dan itu semua ialah daripada India. Baiklah, akhir sekali ialah sumber penternakan. Sumber penternakan yang ada di India yang mempunyai permintaan tinggi ialah seperti biri-biri dan ulat sutera. Haiwan ini dapat ditemukan di daerah stepa. Peternakan yang banyak ditemukan di India iaitu biri-biri dan unta serta ulat sutera. Biri-biri dapat dimanfaatkan bulu dan dagingnya, manakala unta pula boleh dijadikan kenderaan dan susunya boleh dijadikan sebagai bahan minuman. Baiklah, seperti yang kita tahu, India merupakan antara pengeluar utama benang, di mana ulat sutera yang menjadi sumber utama. Jadi India mendapat permintaan yang sangat tinggi setiap tahun oleh negara-negara lain, dan ini akan menyebabkan ekonomi India semakin meningkat dan semakin maju. Itu saja. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.